Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, berjumpa lagi kita dalam PDPR Sains tahun 6 selepas seminggu awak bercuti. Baik, kita akan teruskan pada PDPR kita Baik, minggu lepas sebelum cuti awak dah belajar berkenaan dengan peraturan bilik sains Ini hanya untuk ulang kaji. Setelah kita habis semua topik, cikgu terpaksa ulang balik supaya awak boleh ingat balik apa yang telah awak pelajari pada pembelajaran sebelum ni. Baik, cikgu akan masuk pada unit 1 di mana awak akan mempelajari 12 kemahiran saintifik dan 5 kemahiran 12 kemahiran saintifik terbahagi kepada 2 iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kita akan lihat satu persatu Baik, sebelum cikgu teruskan, cikgu harap awak dah isi kehadiran untuk penglibatan awak pada minggu ini. Baik, kita akan masuk pada teknik kandungan 1.1 iaitu kemahiran saintifik. Kita akan sentuh pada kemahiran proses sains kita akan tekankan pada 12 kemahiran proses sains yang akan awak pelajari pada hari ini Awak kena dengar dengan betul dan jelas. Kemahiran saintifik ialah kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan eksperimen ataupun menyiasat. Baik, dia terbahagi kepada 2 kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Hari ini cikgu nak sentuh berkenaan dengan 12 kemahiran proses sains ni Baik, awak kena dengar betul-betul. Baik, kita ada 12 iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferen, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pembolehubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Baik, kita tengok pada memerhati. Okey, kemahiran menggunakan deria untuk mengumpul maklumat tentang objek atau fenomena yang berlaku. Kita nak kumpul maklumat, kita boleh guna 5 deria ni iaitu sentuhan, penglihatan, pendengaran, bau dan rasa. Ini adalah di bawah kemahiran proses sains memerhati. Sentuhan, sentuh, kasar ke, licin ke. Penglihatan, kita tengok bentuk, warna. Pendengaran, kita dengar bunyi. Bau, bau dia macam mana, rasa, masam ke, manis ke, pahit ke. Itu adalah memerhati menggunakan 5 deria ni. Kemudian yang kedua adalah mengelas. Kita kumpulkan. Okey, contoh lelaki, perempuan. Kita kelaskan lelaki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Okey, yang lahir bulan 3 sebelah kanan, yang lahir bulan 4 sebelah kiri. Contoh, itu kita kelaskan. Okey, haiwan hidup di air, satu kumpulan. Haiwan hidup di darat, satu kumpulan. Haiwan hidup di air dan darat, satu kumpulan. Itu kita kelaskan. Mengasingkan dan mengumpul ciri-ciri sepunya dan berbeza yang dikenal pasti. Kita kelaskan ikut kumpulan dia. Yang merah, biru, kuning. Rumah merah sebelah sini, rumah biru tengah, rumah kuning sebelah tepi. Contoh, kita kelaskan ikut ciri-ciri berbeza. Bentuk, kelaskan ikut bentuk. Banyak kelaskan ikut ketinggian. Okey, kemudian kemahiran yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat piawai. Maknanya kemahiran untuk awak menggunakan alat piawai macam pembaris, bikar, apa lagi, silinder penyukat, pita ukur. Cara awak mengukur dan menggunakan nombor-nombor pada alat piawai Contohnya yang paling mudah pembaris lah. Awak tahu baca, bacaan pada pembaris, bacaan pada termometer Okey, kemudian membuat inferen. Apa itu inferen? Inferen ni adalah sebab. Kenapa? Kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Sebagai contoh, pemerhatian tambah dengan penerangan yang munasabah
terhadap pemerhatian, dapatlah kesimpulan awal. Sebagai contoh, Ali dan Abu, jarak rumah Ali dan Abu adalah 1 kilometer dari sekolah. Ali dan Abu keluar pada pukul 7 pagi untuk pergi sekolah. Tetapi Abu sampai lebih awal daripada Ali, sedangkan jarak rumah dari sekolah mereka adalah sama. Mengapa? Bagi inference. Kenapa? Sebab awal. Okey, contohnya mungkin Abu menaiki basikal. Itu salah satu contoh. Sebab tu dia sampai awal. Abu menaiki kenderaan, Ali berjalan kaki. Walaupun jarak sama tetapi waktu tiba tak sama. Mungkin dua-dua berjalan kaki tetapi rumah Ali untuk ke sekolah mendaki bukit. Contoh itu sebab yang munasabah. Seterusnya adalah kemahiran meramal, iaitu kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Okey, ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data dan juga pola. Sebagai contoh, cikgu ramalkan petang ini akan hujan kerana pengalaman lalu ataupun cikgu dapati apabila hari mendung, selalunya petang akan hujan. Juga daripada pemerhatian. Dan juga data serta pola yang diperolehi sebelum ni. Baik, seterusnya berkomunikasi. Kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek dan atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik. Contoh, jadual, graf, rajah. Macam mana kita terangkan? Macam mana kita terangkan jadual, graf, rajah dan juga grafik ni? Macam mana? Macam mana kita terangkan? Supaya data itu dapat diterima dan digunakan pakai dan difahami oleh pendengar ataupun orang lain. Kemudian menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kemahiran memerihal perubahan sesuatu kejadian atau fenomena mengikut urutan masa berdasarkan perubahan parameter, lokasi, arah, bentuk, saiz dan isi padu. Kita tengoklah. Kita tengok perubahan macam mana kita nak lihat lokasi, arah dan saiz sesuatu perkara tu. Ini semua kemahiran ni awak akan guna masa membuat eksperimen atau penyiasatan untuk mendapatkan data. Baik, seterusnya mentafsir data. Kemahiran memberikan penerangan rasional yang tentang objek, perilaku atau pola daripada data yang dikumpulkan. Dari melalui dapatan penyiasatan atau pemerhatian kita tadi, apa yang kita perolehi tu, macam mana kita nak sampaikan data yang kita perolehi tu, menggunakan apa? Data yang dikumpul tu macam mana kita nak persembahkan dia? Kita boleh terangkan dapatan yang kita peroleh. Kemudian mendefinisi secara operasi. Kemahiran memberikan definisi tentang suatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Ini kena tunjuk contoh, nanti cikgu akan bagikan contoh. Macam mana kita nak definisikan sesuatu kejadian tu. Apa sebab dan akibat dia. Kemudian mengawal pemboleh ubah. Ada 3 pemboleh ubah yang perlu awak kuasai. Kemahiran mengawal pemboleh ubah dalam sebuah penyiasatan. Di mana kita ada 3 pemboleh ubah yang dimanipulasi, iaitu apa yang diubah. Pemboleh ubah dimalarkan, apa yang dikekalkan dan pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah yang diperhatikan, apa yang hasil daripada penyiasatan. Pemboleh ubah ni lah membantu awak untuk menjawab kertas 2. Awak kena faham pemboleh ubah ni. Pemboleh ubah dimanipulasi apa, dimalarkan apa, bergerak balas apa. Semua ni perlu dalam penyiasatan. Sebagai contoh cikgu bagi kebun A dan kebun B. Kebun A
hasil tuaian dia, buah kelapa dia banyak, kebun B sikit. Kenapa? Yang diubah sekarang ni bilangan anak pokok. Jadi pemboleh ubah yang dimalarkan saiz kebun. Pemboleh ubah yang bergerak balas hasil pokok kelapa tu banyak atau sikit. Baik, membuat hipotesis. Kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Contoh, semakin banyak pokok, semakin banyak buah yang dihasilkan. Contoh. Ataupun semakin banyak baja diletakkan, semakin banyak bunga akan dihasilkan. Sebagai contoh. Semakin banyak pemboleh ubah dimanipulasi, semakin bertambah atau berkurang pemboleh ubah dimanipulasi, semakin bertambah atau berkurang pemboleh ubah bergerak balas. Ini kita dah belajar masa jawab kertas 2, tahun 4, tahun 5. Sebagai contoh, semakin banyak kuantiti garam yang dimasukkan, semakin masin air dalam cawan. Contoh. Itu contoh mudah lah. Okey, kemudian yang terakhir adalah kemahiran mengeksperimen. Kemahiran merancang, menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis dengan mengumpul dan mentafsir data bagi membuat kesimpulan daripada penyiasatan tersebut. Maknanya, lepas awak dah dapat data semua, awak uji, awak buat pengujian, buat eksperimen. Nak tengok sama ada pemerhatian, sama ada awak punya hipotesis, sama ada kesimpulan awal yang awak buat betul atau tidak. Jadi kita lakukan pengujian. Dia lari laju lah. Awak pasti ke? Masih tak pasti kan? Tapi awak test lah, awak uji dia. Laju tak dia lari? Contoh. Kena uji. Bila uji, awak dapat keputusan, baru awak boleh percaya pernyataan kawan awak yang menyatakan dia lari laju. Contoh mudah. Baik, uji diri. Mudah sahaja. Untuk minggu ni, masih lagi guna buku latihan, buku nota sains panjang. Jangan lupa tulis tarikh dan hari tanpa merujuk buku. Senaraikan 12 kemahiran proses sains yang telah dipelajari dalam bentuk peta minda. Jangan tengok buku. Apa dia 12? Pemerhatian, mengelas, mengeksperimen. Apa lagi? Mentafsir data. Ada 12 tadi. Kemudian latihan 2, senaraikan 5 deria yang boleh digunakan dalam kemahiran memerhati. Apa dia? Bau, rasa. Dan latihan yang ketiga, 3 pemboleh ubah yang kamu ketahui. Apa dia? Pemboleh ubah bergerak balas. Buatlah 3. Ketiga-tiga latihan ni awak perlu buat dalam bentuk peta minda. Biasakan buat dalam bentuk peta minda. Baik, kalau boleh dah siap, terus hantar gambar pada saya lah untuk saya semak dan rekodkan. Okey, itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.